Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang dihormati lagi dikasihi yang berusaha, pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha dan ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada amal kebajikan kita, insya-Allah. Pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita mengenai dengan bab yang keempat, iaitu kelebihan agama Islam. Muka surah 44 ya. Ikut catatannya lah. Muka surah 44. Betul ya? Dah. Oh tak ada akhir. Kelebihan agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, dan aku telah redakan Islam menjadi agama untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Hadis yang ke-10, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin zalafaha وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن تجاوز الله عنها. رواه البخاري. Yang bermaksud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu memeluk Islam lalu ia mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya, yakni serta dengan ikhlas, Allah akan mengampunkan tiap-tiap kejahatan yang telah dahulu, yakni sebelum Islam, dan sesudah itu dijalankanlah balasan bagi segala amalnya. Tiap-tiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali gandanya hingga kepada 700 kali ganda, dan tiap-tiap satu kejahatan akan dibalas dengan satu kejahatan yang kecuali jika Allah mengampunkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-10 ini mengandungi 3 perkara. Pertama, orang yang masuk Islam dengan sebenar-benarnya akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Yang kedua, sesudah ia masuk Islam, barulah ia akan diberi balasan menurut ketetapan yang tertentu. Dan yang ketiga, balasan orang yang berdosa terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal orang kafir masuk Islam. Tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan dan kepercayaan yang diiktikadkan oleh seseorang tetap dikira baik dan buruknya atau pahala dan dosanya. Tetapi orang kafir apabila masuk Islam, maka segala bawaannya meliputi perbuatan dan kepercayaan yang dilakukannya sebelum itu diampunkan
dan bersihlah ia dari menanggung sebarang dosa. Ini keistimewaan orang-orang kafir apabila ia memeluk Islam. Apabila seseorang kafir itu memeluk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kejahatan yang pernah dilakukan ketika dia berada dalam kekufuran. Sama ada yang berkaitan dengan i'tiqad dia ataupun perbuatan amalan dia. Dia berjudi ke, dia juga perbuatan-perbuatan mungkar yang lain, dia dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia masuk Islam, dengan dia melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini antara kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat kepada hamba-hambanya. Jadi sebab itu tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, agama Islam ni agama yang penuh rahmat. Agama yang bukan agama yang membalas dendam. Sebab itu dalam sejarah tamadun Islam kita lihat bagaimana apabila seseorang itu masuk Islam, maka dia bebas berada dalam negara yang di bawah pemerintahan Islam tersebut. Bukan dia maksudnya kejahatan yang pernah dilakukan terhadap sama ada membunuh, merompak, apa-apa saja pernah dibuat kepada umat Islam yang terdahulu. Maka dengan sebab Islamnya, dia dihapuskan, dia tak ambil tindakan. Sebab itu dalam peristiwa yang besar dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Fathu Mekah. Waktu yang menunjukkan tentang rahmatnya agama Allah Subhanahu wa taala ini kepada manusia-manusia yang berada di Subhanahu wa taala. Kalau melihat sejarah yang dituliskan oleh pengkaji sirah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, dan ulama-ulama yang lain yang menulis Nurul Yakin dan seumpamanya, ketika mana Nabi SAW menakluki ataupun memasuki Mekah ketika itu, orang-orang kafir ketika itu berada dalam ketakutan yang amat sangat. Khususnya mereka-mereka yang pernah Nabi SAW dan mengancam untuk bunuh Nabi, sehingga Nabi terpaksa pada Mekah ke kota Madinah, dan ada sahabat Nabi terkorban syahid, seumpama Yasir, Sumayyah dan lain-lain lagi. Jadi ketika mana Nabi SAW nak memulakan ucapan, Nabi bertanya, apakah akan aku lakukan kepada kamu? Nabi bertanya kepada mereka, kami kenal kamu adalah orang yang baik-baik, orang yang mulia. Masa mereka berada dalam keadaan yang terdesak, itulah ucapan dia. Ketika itu macam-macam dia nak buat kepada Nabi SAW. Tetapi jiwa Nabi sangat besar, rahmat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi apa ucapan Nabi? Antumul tulaqa al-yawm. Kamu bebas hari ini. Bebas hari ini. Artinya tidak akan diambil tindakan ke atas kejahatan yang telah kamu lakukan. Dengan sebab itu berbondong-bondong mereka masuk Islam, dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana kehebatan Islam itu memberi kemaafan yang sukar bagi manusia lain untuk memaafkan. Kalau dalam sejarah manusia lain, tamadun yang lain ataupun penganut agama lain, bagaimana manusia-manusia yang dijajah ni dia bunuh ya. Lebih-lebih lagi memang ada orang yang lagi tak boleh lari ya. Tak boleh lari. Memang ada pengecualian. Dalam Fathu Mekah itu Nabi SAW tidak maafkan beberapa orang. Walaupun orang itu bergantung dengan kelambu Kaabah pun Nabi tidak maafkan. Antaranya Ikrimah bin Abi Jahlin. Tetapi akhirnya Nabi maafkan juga. Itu. Walaupun Nabi dah senaraikan orang ini tidak maafkan.
Tetapi sebahagiannya Nabi maafkan juga. Di antaranya ialah Ikrimah bin Abi Jahlin. Siapa dia? Anak Abu Jahal, Ikrimah. Peristiwa cerita dia panjang. Ketika mana Nabi menakluki kota Mekah itu, Nabi telah senaraikan orang-orang yang akan dihukum, termasuk Ikrimah. Maka Ikrimah tahu bahawasanya Nabi akan hukum dia, dia lari. Dia cabut lari awal lagi, untuk pergi ke Habasyah, seberang sana, seberang Laut Merah. Tapi ketika mana isterinya meminta perlindungan daripada Nabi SAW, Nabi memaafkan. Lalu isteri dia kejar, jumpa Ikrimah dan memberitahu bahawasanya Nabi SAW Lalu Ikrimah berani balik ke Mekah ketika itu, dan akhir sekali dia masuk Islam dan baik Islam dia. Kerana apa? Kerana melihat kerahmat yang dibawa oleh Islam itu sangat besar. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitulah peristiwa ini diterusi oleh para sahabat. Kota yang dilakukan oleh mereka bukan untuk menakluk ataupun menjajah sebagaimana kefahaman orang barat menjajah umat Islam ataupun negara-negara lain. Itu salah. Mereka adalah untuk mendamaikan kepada manusia dan tidak dipaksa untuk mereka masuk Islam sekiranya mereka nak kekal berada di atas agama mereka. Tetapi untuk memberi keamanan kepada negara-negara yang mereka takluki ataupun mereka kuasai. Ini kepahaman kadang-kadang kita pun dah terikut juga. Kata umat Islam tu majajah. Sehinggalah timbul isu yang mana dimainkan oleh Barat, isu Turki menjajah negara Arab. Ini ditulis dalam silibus, dalam buku sukatan pelajaran sejarah. Turki menjajah tanah Arab. Sebenarnya bukan Turki menjajah, itu negara yang di bawah kekuasaan umat Islam, di bawah khilafah. Tapi mereka memain isu nasionalisme, isu asabiyah, mengatakan Turki menjajah tanah Arab. Itu sebab itu berlaku pemberontakan daripada tanah Arab, beberapa buah negara Arab terhadap kerajaan Turki, kerajaan Osmaniyah. Padahal kerajaan Osmaniyah itulah kerajaan Islam, khilafah Islamiyah, turutan daripada khilafah Abbasiyah, turutan daripada khilafah Umayyah, turutan daripada khulafah Ar-Rasyidin, dan turutan daripada khilafah Nabawiyah ataupun pemerintahan yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua yang menarik adalah pembukaan Baitul Maqdis yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Membuka secara aman dan damai, tak berlaku pertumpahan darah sebagaimana berlakunya pertumpahan darah pada peperangan Salibiyah. Pada peperangan Salibiyah, orang tentera salib ketika itu membunuh semua orang Islam yang berada dalam kota Baitul Maqdis, sehingga kan darah yang berada dalam kota Baitul Maqdis itu sampai kepada kaki kuda tu, tapak kaki kuda tu, sampai ke itu darah dia punya banyak. Ada ahli sejarah menulis sampai kepada 70,000 orang dibunuh. Bayangkanlah 70,000 orang darah macam mana. Jadi hadirin hadirat muslimin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berbeza dengan Islam. Mereka yang memeluk Islam sudah tentu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka yang tidak memeluk Islam, yang kekal berada di atas agama mereka, mereka juga diberi hak mereka sebagai rakyat di sebuah negara umat Islam. Mereka juga mendapat hak. Bahkan ada hadis qudsi menyebut, siapa yang memusuhi orang zimmi, yakni orang yang mendapat kerakyatan dari kalangan golongan bukan Islam dalam sebuah negara Islam, maka sesungguhnya dia memerangi Allah Subhanahu wa taala. Man adani waliyan faqad azantu bil harbi. Ada hadis Nabi yang lain ada menyebut perkara seumpama itu. Baik, kedua, balasan amalnya yang dilakukan sesudah ia memeluk Islam. Sesudah itu dijalankan semula hitungan tentang kepercayaan dan amal-amal yang dilakukannya, juga tentang dosa dan pahalanya, iaitu tiap-tiap satu amal kebajikan yang dikerjakannya apabila sempurna syaratnya
diberi balasan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda menurut kesempurnaan amal-amal itu dan keikhlasan orang yang mengerjakannya. Jadi apabila seseorang masuk Islam, maka bermulalah lipatan yang baru, ataupun kita kata seumpama kain putih. Bermula daripada dia mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah, maka bermula daripada itulah dia bersih. Dialah menentukan tentang amalan-amalan dia, untuk dia terus bina dengan kebaikan ataupun dia merosakkannya dengan dosa. Kalau dia terus bina dengan kebaikan sebagaimana para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, bagaimana mereka sebelum mereka masuk Islam itu memang mereka sangat menentang Islam, membunuh sahabat-sahabat Nabi. Tetapi ketika mana mereka masuk Islam, mereka perbaiki Islam mereka, mereka istiqamah dengan Islam mereka, mereka bertambah amalan mereka. Kenapa? Kerana yang dahulunya dah dihapuskan. Yang adanya ialah kebaikan. Kejahatan mereka tidak buat. Kecuali sebagai manusia yang tak maksum itu adalah. Cuma mereka ini diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana umat Islam yang lain, yang mana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya melakukan dosa ataupun kesilapan. Inilah yang dikenaki oleh kita umat Islam pada hari ini. Dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, mereka berlumba-lumba bukan hanya kerana mereka itu orang yang baru kenal Islam, tetapi mereka juga ingin balasan yang baik apabila mereka mampu mengislamkan orang lain. Ada salah satu peperangan, apabila Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang patut kami lakukan? Nak bunuh semua ke macam mana? Macam itulah soalannya. Lalu Nabi SAW menjawab, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi sesungguhnya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayat kepada seseorang yang bukan Islam untuk masuk Islam, kerana dengan sebab kamu seseorang itu masuk Islam, ianya lebih baik kepada kamu daripada kamu mendapat seekor unta yang berwarna merah. Maksud di sini ialah sekiranya kamu mampu berdakwah kepada orang yang bukan Islam, walaupun mereka itu musuh Islam, dalam peperangan pun kalau mampu untuk dakwah mereka masuk Islam, lakukan. Kerana apa? Kerana balasannya baik untuk kamu, lebih baik daripada kamu memiliki harta yang istimewa di atas dunia. Ketika itu seekor unta yang berwarna merah lah, unta yang warna merah. Saya pun tak pernah tengok unta warna merah pada hari ini macam mana dia punya nilai dia pada hari ini, wallahu a'lam macam mana. Tetapi pada waktu itu itulah nilai yang tertinggi yang disukai oleh semua orang, tak ada seorang pun menolak. Maka sekiranya kamu berdakwah kepada seseorang untuk mereka masuk Islam seorang, itu lebih baik daripada habuan dunia yang ataupun harta dunia yang kamu kasihi. Artinya Nabi SAW lebih mementingkan umatnya masuk Islam. Peperangan berlaku hanya kerana untuk mempertahankan Islam. Apabila umat Islam diserang, mereka terpaksa mempertahankan diri mereka, agama mereka, tanah air mereka, keluarga mereka terpaksa berhadapan. Sebab itu dalam Islam, peperangan sebenarnya adalah untuk mempertahankan Islam. Walaupun kita kata berlakunya pembukaan kota-kota selepas daripada kewafatan baginda SAW, khususnya bermula pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan seterusnya, berlaku pembukaan kota. Pembukaan kota tersebut bukan kerana ingin mengambil habuan dunia ataupun membawa rampasan harta ghanimah, tidak, tetapi lebih kepada untuk mempertahankan daripada diancam, ataupun kadang-kadang ada permintaan daripada penduduk negeri tersebut supaya umat Islam menguasai negeri tersebut disebabkan mereka telah dizalimi oleh pemerintah ketika itu. Ada juga macam itu. Tapi kebanyakannya adalah untuk mempertahankan
negara-negara Islam yang telah ditawan, supaya musuh tidak serang negara tersebut. Kerana negara tersebut baru, maka cara mempertahan adalah menyerang. Itu cara nak mempertahankan negara yang telah dikuasai ialah melemahkan kekuatan musuh ketika itu. Cara nak melemahkan kekuatan musuh ketika itu ialah dengan menyerang mereka, melumpuhkan tentera-tentera yang ada di kalangan mereka. Sebab itu mereka tak bunuh kanak-kanak, mereka tak bunuh orang tua, mereka tidak membunuh orang yang berada dalam gereja, dalam tempat-tempat ibadat, tak dibunuh. Kerana bukan tujuannya adalah untuk menjadikan manusia itu hamba, tidak, tapi adalah untuk membebaskan mereka daripada berhambakan sesama manusia kepada berhambakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau mengikut sejarah kita lihat para sahabat, jarang ataupun sedikit saja sahabat yang meninggal dunia di dua kota yang suci ini, iaitu kota Mekah dan Madinah. Sikit je. Kebanyakan mereka bertaburan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia di China. Ada riwayat mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Kena kaji semula dia punya riwayat tu. Maksud di sini ialah kebanyakan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, mereka keluar daripada dua kota suci yang menjadi tempat idaman setiap orang Islam untuk mati di sana. Tapi para sahabat tidak mati di sana, keluar berdakwah, menyampaikan dakwah. Kenapa? Kerana ganjaran yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala besar untuk mereka. Banyak yang meninggal dunia, yang wafat, yang syahid di Iraq, di keluar pada di Parsi dan seumpamanya. Bahkan ada di Afrika pun ada, keluar pergi Afrika. Ini kerana mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini rahmat untuk semua. Kalau mereka tidak sampaikan kepada manusia, mereka akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini kepada manusia? Itu. Maka para sahabat berlumba-lumba. Dan yang kedua ialah nak bagi kebaikan kepada manusia yang lain. Nak beri kebaikan kepada manusia yang lain. Ini Islam. Islam ni hebat dia. Sebaliknya, tiap-tiap satu amal kejahatannya, jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan hanya satu kejahatan yang sama dengannya. Baik, ketiga, balasan orang yang berdosa. Dalam hadis ini juga menyebut dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan satu hakikat, bahawa orang yang melakukan dosa tak boleh ditentukan balasan buruknya, kerana hal tersebut itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, tidak harus bagi seseorang menentukan balasan buruk kepada orang yang mati dalam maksiat. Kita tak tahulah. Bahkan kita dituntut berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan orang tersebut, si fulan itu, diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali kita berdoa untuk lanat untuk orang. Kalau menurut pandangan ulama, orang yang confirm masuk neraka sahaja yang boleh dilanat. Kita pun tak boleh nak marah kepada Donald Trump sampai lanat Donald Trump, tak boleh. Orang yang confirm masuk neraka disebut dalam Al-Quran, itu boleh disebut laknat. Seumpama iblis, la'natullah ala iblis, boleh lah tu, memang confirm ahli neraka iblis ni. Kemudian boleh sampai lagi Firaun yang pada zaman Nabi Musa lah. Itu boleh laknatullah. Ataupun apa dia lagi, Abu Lahab, disebut dalam Quran Abu Lahab. Ini sebab apa? Sebut laknat itu ialah orang yang tak mendapat rahmat Allah Ta'ala, orang yang tidak mendapat syurga Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang mati dalam maksiat, kita tak tahu waktu dia nazak, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allah Ta'ala luas rahmat dia, luas rahmat dia. Sebagaimana orang kafir yang dulu ni buat maksiat, kemudian dia masuk Islam, besoknya mati, dia masuk syurga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk syurga. Sedangkan maksiat, kecelakaan, dosa dia buat sepanjang hidup dia, dengan kalimah itu dia masuk syurga. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang bersifat jiwa pendakwah, jangan kita cepat menghukum orang. Wah, ni begini.
Walaupun kita tahu orang ni mati dengan sebab penyakit AIDS, dah penyakit apa macam-macam lah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia diampun dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan dia daripada dimasukkan ke dalam neraka. Itu harapan kita sebenarnya. Itu harapan kita. Tapi kalau memang yalah, kita tak tahu. Kalau kita dikatakan orang itu mati kafir, kita tetap mengatakan dia mati kafir lah zahirnya. Zahirnya, tapi hakikatnya kita wallahu alam, kita tidak tahu. Itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dengan ini tertolaklah pegangan puak yang menetapkan balasan neraka kepada orang yang melakukan dosa besar, dan pegangan puak yang mengatakan bahawa orang yang berdosa besar terkeluar dari Islam. Antaranya ialah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni antikak mereka. Dia mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar ni disebut sebagai manzilatun baina manzilatain. Dia kata berada di antara dua tempat, daripada satu tempat, daripada dua tempat, tengah-tengah. Kafir peda, Islam peda. Dia kata begitu. Ini golongan Mu'tazilah. Mereka mengatakan begitu. Jadi ini bukan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, seseorang itu tetap diakui sebagai seorang Islam selama mana dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala, selama mana dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun hidup atas dunia ini dia tak pernah melakukan perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tanya dia, kamu beriman kepada Allah Ta'ala tidak? Ya kan, beriman kepada Allah Ta'ala. Ada yakin Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Tapi sembahyang pun tidak, apa pun semua tidak. Minum arak lagi, berzina lagi, berjudi lagi. Dia tetap sebagai seorang mukmin, tetapi mukmin yang fasik ataupun mukmin yang asi. Sekiranya Allah Ta'ala menghendaki untuk mengampunkan dosa dia, dia akan masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak ampun dosa dia, dia akan masuk neraka sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Contohnya, dia tak sempat bertobat, ataupun dia tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka dia mati dalam keadaan begitu. Ataupun dia tidak dapat syafaat daripada Nabi dan lain-lain. Banyaklah perkara-perkara yang boleh melepaskan seseorang itu daripada neraka. Ini dia tak dapat semua dia tak dapat. Mengikut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia akan dimasuk ke dalam neraka sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu mengikut amalannya. Maksudnya kalau dia masuk neraka, sekiranya sudah habis dosa yang dilakukan tersebut, maka dia akan masuk ke dalam syurga semula. Kerana apa? Kerana dia masih ada iman. Dia berbeza dengan orang kafir. Orang kafir yang mengatakan Allah Ta'ala itu bukan Tuhan, ataupun yang sekutukan Allah Ta'ala, mengatakan selain daripada Allah Ta'ala ada kuasa seumpama Allah Ta'ala, ada sekutu Allah Ta'ala, maka ini dianggap orang kafir. Maka orang ini dia kekal dalam neraka selama-lamanya, wali'azubillah. Itu pandangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi golongan Mu'tazilah tidak. Dia kata orang yang melakukan dosa besar ni, dia boleh jadi kafir, dan akan masukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan pegangan kita lah. Juga tertolaklah kepercayaan puak yang menetapkan bahawa orang yang berdosa besar itu kekal dalam neraka, seumpama golongan Mu'tazilah dan yang seangkatan dengannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi 10 amsalha ila 700 dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, rawahu al-Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya, yakni serta dengan ikhlas, maka tiap-tiap kebaikan yang dikerjakannya akan ditulis baginya 10 kebaikan yang menyamainya hingga kepada 700 kali ganda.
Dan tiap-tiap satu kejahatan dilakukannya akan ditulis baginya satu kejahatan yang menyamainya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-11 ini mengandungi tentang nilaian Islam terhadap kebajikan dan kejahatan. Huraiannya, Islam memang ada kelebihannya dengan sifatnya agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang Islam. Bersyukurlah kita sebagai orang Islam. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak memberi kelebihan kepada kita dengan kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain, yakni manusia yang bukan Islam. Sebab tu kita jangan rasa kecewa lah. Kalau di atas dunia ni kadang-kadang kehendak hawa nafsu kita tak boleh, tapi Islam yang ada pada kita itulah patut yang kita banggakan. Itulah kita nak megahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan-kelebihan Islam ialah tiap-tiap satu amal yang baik diberi balasan sekurang-kurangnya dengan 10 kali ganda. Kelebihan ini tidak dapat dicapai dengan pengakuan mulut semata-mata atau dengan sebab keturunan Islam sahaja, tetapi dicapai hanya dengan amal-amal yang baik yang sempurna bagi ikhlas untuk beroleh keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pengajian kita lepas, untuk diterima amalan mengikut kajian ataupun pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, dia ada dua sebab, dia ada dua perkara. Yang pertama, mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksudnya dia melakukan perkara tersebut dengan iman, berdasarkan kepada imannya, berdasarkan kepada keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amalan yang dilakukan tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang bertanya kepada kita, kenapa kamu sembahyang? Kita akan menjawab, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini antara ciri orang yang ikhlas. Walaupun ulama-ulama tasawuf membagikan ikhlas itu kepada beberapa martabat. Paling tidak ada 3 martabat. Martabat orang awam, martabat awam, orang awam, martabat orang khawas, khawas orang yang tertentu. Martabat yang ketiga yang lebih tinggi sekali ialah khawasul khawas, yang tertentu daripada orang yang tertentu, seumpama para nabi, para aulia dan seumpamanya. Jadi itu sekurang-kurangnya itu ulama membahaskan. Tapi secara umumnya, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perintah yang tertulis dalam Islam kerana beriman kepada Allah Ta'ala, kerana yakin ini perintah Allah Ta'ala, maka dia sudah ikhlas. Itu mudah kita nak nilai ikhlas macam mana. Kadang-kadang orang ni susah nak faham ikhlas tu macam mana. Kamu kena niat ikhlas. Ikhlas tu macam mana? Tak boleh nak nampak gambaran tentang ikhlas. Buat kerana Allah Ta'ala, ialah takkan usolli salatul zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala, itu ikhlas lah. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, sebut lillahi ta'ala. Sebut lillahi ta'ala itu belum tentu ikhlas lagi. Kalau bukan lahir daripada hati untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, belum tentu ikhlas. Mungkin dia main ke sini, ke masjid ini, ataupun dia mengerjakan sembahyang itu kerana semata-mata adat dia ke, dia lahir daripada keluarga Islam, maka dia buat. Kenapa kamu buat? Mak ayah dia buat, dia buat lah. Dia anggap begitu. Ini bukan ada ciri ikhlas lah. Ataupun kerana apa? Kerana dia ni dah ada jawatan di masjid, terpaksa kena datang masjid. Bukan kerana Allah Ta'ala, kerana ada jawatan dan seumpamanya. Ini mana ciri-ciri yang tak ikhlas. Dia bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama, syarat pertama, paling kurang lah. Kemudian kita nak mendalami lagi tentang bab ikhlas ini. Kerana ikhlas ini adalah sirrun min asrarillah, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukar seseorang itu nak mengukur orang lain tentang ikhlas. Dia sendirilah yang mampu untuk mengukur tentang keikhlasan yang ada pada diri dia, seseorang itu. Sebab tu dia kena ada ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas maksudnya ilmu macam mana nak ikhlas, macam mana definisi ikhlas itu, macam mana nak membentuk hati itu menjadi seorang ikhlas. Dia kena belajar. Kalau tidak, dia tak mampu nak nilai ikhlas tidak ikhlas tentang diri dia. Kemudian yang kedua mestilah menepati kehendak syarak. Okey, dia datang sembahyang kerana Allah Ta'ala, tidak ada unsur-unsur yang lain, tak ada elemen-elemen yang lain.
Memang kerana tauhid kepada Allah Ta'ala, kerana beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi tiba-tiba dia semayang zuhur 5 rakaat, bukan kerana tersalah, kerana syariat di sini. Contohnya kerana tidak ikut peraturan Nabi, maka ini juga ditolak. Mesti ikut peraturan Nabi, semayang bagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian dibawa oleh para sahabat, kemudian dihurai oleh para ulama seluruhnya sampai kita pada hari ini. Mestilah menepati kehendak syarak. Tak boleh kita nak buat cara lain. Maka sekiranya kita buat cara lain juga ditolak, walaupun ada niat ikhlas. Seumpama orang niat ikhlas, tapi niat ikhlas, contohnya nak dapatkan loteri, ataupun nak dapatkan menang loteri, dan seumpama nak buat masjid. Niat ikhlas tapi cara tak betul, tak maulah. Niat ikhlas nak buat masjid tu, baguslah tu. Ataupun nak buat sekolah ke apa ke, tapi cara tak betul, tak menepati syarak, maka ditolak amalan tersebut. Dia mudah saja. Untuk amalan seseorang itu diterima, dia perlu ikhlas dan juga perlu menepati kehendak syarak. Jadi kedua-dua ni kena ada ilmu lah. Kita nak tahu betul tak semayang kita ni menepati kehendak syarak, kita kena belajar. Dari segi sebutan, saya ni ada buka kelas untuk pelajar-pelajar yang tercicir ni. Kadang-kadang takbir itu apa tu? Allah Akbar. Allah. Nak kena takbir bagi betul. Allahu Akbar. Barulah betul. Itu takbiratul ihram, itu dah rukun. Begitu juga bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu tak betul. Itu rukun. Sebut bagi betul. Ikut bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru betul, itu rukun. Maka kalau tak betul rukunnya, bagaimana nak sah semayang? Itu contoh lah kan. Kena ada ilmu. Kalau ikhlas saja tapi bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, macam mana tu salam tu? Salam yang tak diterima. Kenapa? Tidak betul fasih dengan bahasa Arab. Kerana kalau takbir intiqalat tak apa. Takbir intiqalat kan, Allah takbir pindah daripada rukun dengan rukun tak apa. Allah Akbar. Kita sambil lewa pun tak apalah. Maksudnya sebab dia bukan rukun. Dia ni yang sunat. Tapi kalau rukun, kena betul-betul lah. Kena betul-betul. Sebab tu kita kena ada ilmu lah dalam hal ni. Kita dah masuk waktu ni, saya nak baca sikit. Bagi orang yang baru masuk Islam, sebagaimana yang diterangkan perihalnya dalam hadis yang ke-10, hendaklah selain daripada tetapnya mematuhi Islam, memasukinya dengan tujuan mencari keredaan Allah semata-mata, bukan kerana tujuan yang lain. Bagi orang-orang yang berketurunan Islam pula, hendaklah mereka tetap mematuhi Islam dan mengerjakan ajaran-ajaran Islam dengan sempurna dan ikhlas. Dengan yang demikian, baharulah Islamnya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan yang berganda-ganda sebagaimana yang telah kita bincangkan. Paling tidak 10 kali ganda. Sanggalah kepada 700 kali ganda. Masya-Allah. Pahala yang Allah Taala nak beri kepada kita ni banyak sebenarnya. Cuma kita mengambil peluang ataupun tidak mengambil peluang. Itu saja. Wallahu a'lam.